Okay, so hari ni kita akan sambung yang semalam. Okay, cumanya bezanya hari ni dia dalam bentuk jadual kekerapan. So semalam korang belajar dia dalam bentuk nombor tersusun macam ni. Okay, kalau dapat yang macam ni awak kena susun dulu daripada nombor yang terendah ke nombor yang tertinggi. So kalau dia guna dalam jadual kekerapan, okay, dia buat dalam jadual kekerapan. Okay, macam mana kita nak cari yang semalam kita belajar? Itu nak cari julat antara kuartil. Okay, so kita tengok hari ni. Okay, so kalau dia kata nak tentukan julat, sama juga macam yang kita cari yang semalam. So nak kira julat, kita kena cari nilai yang terbesar tolak dengan nilai yang terkecil. Jadi tengok pada mana? Kita tengok pada skor. Okay, skor. Jadi kita tengok skor yang terbesar tolak dengan skor yang terkecil. So kita dapat julat. So 8 tolak 2, so kita dapat julat. Okay, ini cara nak cari julat. Okay, seterusnya julat antara kuartil. Okay, julat antara kuartil. Kalau dalam bentuk jadual apa buat? Awak kena tambah satu lagi kotak untuk cari kekerapan longgokan. Okey, untuk jadual kekerapan, apa yang awak perlu buat? Awak kena tambah lagi kotak untuk buat kekerapan longgokan. Okey, apa maksud kekerapan longgokan? Okey. So macam mana nak cari kekerapan longgokan? Kita tengok pada bilangan murid. Okay, kalau awak tengok ke atas ni kita, kalau skor kita boleh cakap dia sebagai X. Okay, markah ke berapa orang yang dapat tu kita panggil dia sebagai F ataupun sebagai kekerapan. Okay, so kekerapan longgokan kita tengok pada F. Okay, kita tengok pada ni, kekerapan, bilangan orang. Okay, jadi macam mana cara nak buat? So kalau sini mula dengan 3, okay, kat bawah ni pun kena mula 3. So kat mula dengan kosong. Okay, dia adalah zigzag. So 3 bawa turun kat bawah, lepas tu buat apa? Buat anak panah pergi ke 5. Okay, apa maksud anak panah ni? Maksud dia adalah tambah. Okay, so 3 campur 5. Jadi jawapan dia 8, 8 letak dekat kotak yang lagi satu. So buatlah sampai habis. So 8 pergi ke 6, apa maksud dia? Tambah. So jawapan dia 14 tambah 8, 22 tambah 12, 34. Buat anak panah ke 7 tambah, kita dapat 41, 41 tambah 3 kita dapat 44. So ini cara nak cari kekerapan longgokan. Okay. Okay, itu cara kekerapan longgokan. Zigzag. Okay, dari yang mula, kalau ni bawa turun ke bawah 2. Okay, kadang-kadang dia buat menegak. Okay, kalau dia buat menegak pun sama. Contohnya ini kalau cikgu tukarkan dia jadi menegak. So skor dia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So sama saja kalau menegak. So sini 3, 5, 6, 8, 12, 7, 3. So apa yang kita tengok? Kita tengok pada F, bilangan. Jadi kalau nak cari kekerapan longgokan, okay, so tarik ini. So 3. So 3 pergi mana? 3 pergi ke 5. Apa maksud dia? Tambah. So jawapan dia 8. 8 tambah 6, 14, 14 campur 8, 22. 22 campur 12, 34 campur 7, 41 campur 3, 44. Okay, zigzag. Itu kekerapan longgokan. Okay, lepas awak dah dapat kekerapan longgokan, awak kena ingat, okay, bawah ni maksud C tu apa? Cerapan yang so, lepas awak dah dapat kekerapan longgokan, so dia mula sini 3 kan? Jadi orang dia adalah daripada
pertama sampai orang yang ketiga. Ataupun dia panggil sini cerapan pertama sampai cerapan ketiga. Okey. Jadi cerapan yang keempat sampai cerapan yang ke-8. Okey, kat sini cerapan ke-9 sampai cerapan ke-14. Okey, lepas 14, 15 sampai cerapan yang ke-22. Okey, 22 lepas tu start dengan 23 sampai mana? Sampai cerapan ke-34. Lepas 34, 35 sampai mana? Cerapan ke-41. Last kali sampai cerapan ke-44. Cerapan pertama, cerapan pertama kita ikut nilai yang dekat kekerapan longgokan yang awak dah buat. Okey. Selepas itu barulah awak boleh cari julat antara kuartil. So kat sini soalan nak cari julat antara kuartil. So julat antara kuartil sama macam yang semalam. Kuartil ketiga tolak dengan kuartil pertama. Okey, lepas awak dah buat kotak ni, barulah awak boleh cari kuartil ketiga. Okey, dia ada folder. Kalau yang dalam bila pertama, okey, kalau pertama 1/4. Okey, darab dengan berapa? Darab dengan nilai yang terbesar dekat sini. Okey, kita darab dengan nilai yang terbesar yang awak buat nilai yang terakhir hasil tambah semua. Okey, kalau kat 100 darab 100. So kat sini dia 4 darab 44. Kalau kuartil ketiga adalah 3/4. So darab dengan apa? Darab dengan 44. So awak akan dapat 1/4 darab 44, kita dapat cerapan yang ke-11. So kita dapat 11. Okey, kalau ni kita dapat 33. Okey, ini bukan jawapan dia lagi. So kita tengok 11 ni berada dekat mana? 11 ni berada dekat mana dalam kawasan ni? So nombor 11 berada dalam 9 hingga 14. So 11 ni berada dalam sini. Okey, kita tengok skor dia. So skor dia adalah 4. So kuartil pertama jawapan dia adalah 4. Okey, seterusnya 3/4 darab 44. So awak dapat jawapan dia 33. Okey, jawapan kat sini 33 tengok apa? Tengok dekat-dekat kotak ni. Mana 33? So 33 berada dekat sini. So kita tengok skor dia ada dalam 6. So barulah awak buat kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So awak dapat jawapan dia 2. Okey, boleh faham? Soal cikgu tersekat. Okay, saya ulang balik. Soal mana yang tersekat-sekat tu? Okay, tapi faham tak cara nak cari kuartil pertama, kuartil ketiga? Okay, yang kuartil yang pertama. Okay, saya ulang balik. Okay, lepas awak dah buat kotak sini, okay, sebenarnya yang ini awak tak payah buat pun tak apa. Awak just kena faham maksudnya kat sini orang yang pertama sampai orang yang ketiga. Okay, kalau 8 ni maknanya lepas 3 si 4. Si 4 sampai orang yang ke-8. So lepas 8, 9 sampai orang yang ke-14. 15 sampai orang yang ke-22. So sini awak faham. Okay, so yang ni tak sudah lagi. Okay, jadi nak cari kuartil pertama, awak kena ingat formula dia adalah 1/4. Kalau kuartil ketiga, formula dia adalah 3/4. Kalau kuartil kedua, formula dia adalah 1/2. Okay, kuartil kedua ni kita panggil juga sebagai median. Contohlah kalau soalan tiba-tiba nak cari median. Okay, so kuartil pertama 1/4, kuartil ketiga 3/4. Okay, darab dengan apa? So darab dengan dekat kotak. So dengan bukan last kali dekat kotak. Paling bawah lah. Paling bawah. Okay, so kita darab dengan 24. 100 darab 100. Kalau sini kita tengok bilik kotak yang terakhir tu berapa nilai dia. So awak dah dengan 44. So 1/44 kita dapat 11 jawapan dia.
Tapi kuartil pertama bukan 11. 11 tu kita kena tengok dekat mana? Kita kena rujuk pada jadual. Okay, so 11 tu kedudukan dia dekat mana? Orang yang ke-11 ni skor dia dekat nombor berapa? So orang yang ke-11 skor dia dekat mana? So 11 kedudukan dia dalam ni. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi 11 berada dekat sini. Orang yang ke-11 dapat markah berapa? Ke-11 dapat markah 4. Jadi jawapan untuk kuartil pertama adalah 4. Okay. So kalau kuartil ketiga, awak kena ingat formula dia adalah 3/4. Okay. Kuartil ketiga cari dia adalah 3/4. So darab dengan berapa? Darab dengan nombor yang terakhir 44. So awak dapat 33. So orang yang ke-33 ni dapat berapa markah? So kita nak tahu markah yang orang ke-33 dapat ni, kita tengok 33 ni berada dekat mana? 33, orang yang 33 dekat sini. 23, 24, 25, 31, 32, 33, 34. So berada dekat sini. Jadi berapa markah yang dapat? So markah yang didapat adalah 6. Okay, so markah yang didapat adalah 6. Jadi julat antara kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So awak dapat 6 tolak 4, kita dapat 2. Okay, macam tadi nak cari julat, tengok markah. Nah, kita tengok 8 tolak 2. So kita nak cari dekat sini. So kalau julat antara kuartil, macam ni cara nak buat. So kuartil pertama 1/4, kuartil ketiga 3/4. Okay, jelas? Boleh faham? Boleh, Ibu. Okay. Okay, contohnya yang ini. Okay, so awak dari kena kira dari CPI. Okay, contohnya di kotak yang ni. Okay, bilangan buku, bilangan murid. So dia buat dalam jadual kekerapan. Okay, so awak dah kena kenal pasti mana yang kekerapan. Okay, kekerapan tu berapa orang. Jadi bilangan murid ni kita panggil sebagai F. Okay, skor ke apa benda atas ni kita cakap dia sebagai X. Okay, X adalah bilangan buku, skor, tinggi. Kalau F tu kekerapan, F bermaksud kekerapan. Jadi kekerapan tu berapa orang yang dapat buku tu, berapa orang yang dapat markah. Bawah ni kita bagi dia nak kotak. Okay, renang kita buat kotak memanjang. So sini X, sini F. Okay, so 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so F dia sama dengan kekerapan 3 orang tak buku, 5 orang dapat 1, 8 orang dapat 2, 2 orang dapat 3 buku, 2 orang dapat 4 buku. Okay, cuba kita buat dulu. Kalau cikgu nak cari julat. So contoh soalan pertama nak cari julat. Okay, julat dia berapa? So kita tengok je buku yang terbanyak dengan yang tak ada buku. So 4 tolak 0. Jadi kita dapat julat dia sama dengan 4. Okey, macam mana pula nak buat julat antara kuartil? So macam mana pula nak buat julat antara kuartil? Ni ingat kuartil sama dengan kuartil ketiga tolak dengan kuartil yang pertama. So kita kena cari kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Jadi nak cari kuartil ketiga kita kena tahu dia punya kekerapan longgokan. So kita kena tahu kekerapan longgokan. Okay, kena tengok kekerapan. Awak kena ingat F ni maksud dia adalah kekerapan. Okay, kalau start dengan 3. So tarik anak panah, okey sini 3. Lepas tu buat apa? Ingat kekerapan longgokan, cikgu akan selalu cakap zigzag. Apa maksud dia?
Okay, 3 ke sini tarik ke belah kanan, 3 pergi ke 5. Apa maksud 3 pergi ke 5? Kita kena buat apa? Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. So 3 campur 5, 8. Jawapan dia letak sebelah. Okay, tarik ke bawah, 8 campur 8. Jawapan dia 16. Okay, letak dekat sebelah, 16. 16 campur 2, 18. 18 campur 2 sama dengan 20. Okay, biasanya 20. Okay, kalau kena so kita ada 2 orang yang dalam ni. Okay, lepas tu apa? Kuartil bila 4 dengan berapa? Nak darab dengan berapa? 1/4 berapa? Tersekat lagi. Okay, so kita nak cari julat antara kuartil. So kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So kuartil pertama adalah 1/4 darab dengan berapa? 20. Yes, 1/4 darab dengan 20. Okey, awak akan dapat 5. Okey, 5 ni bukan jawapan dia ya. Lepas tu 5 ni kita kena tengok dekat mana? Kita kena rujuk dekat jadual ni. Okey, nombor 5 berada dekat mana? So, sini kita tahu, sini daripada C1 sampai orang yang ketiga. Yang ini C4 sampai orang yang ke? Sampai berapa? 8. Lepas 8 C9. So sampai orang yang ke berapa? Ikut yang ni. C16. Lepas C16 17. So sampai orang yang ke berapa? Orang yang ke 18. So C19 sampai orang yang ke C20. Okey, jadi 5 ni berada dekat mana? C4 dengan C8 tu. So 5 ni berada dekat C4 dengan C8. C5 dalam C4, C8. So skor dia berapa? So skor dia adalah 1. Jadi kita dah dapat hitam dia. Okay, jelas? Boleh faham? Boleh nampak? Faham? Faham cikgu. Okay, so seterusnya kita cari Q3 pula. Okay, Q3 formula dia apa? Ingat, 3/4. So darab berapa? Darab 20. Jadi awak akan dapat 15. Okay. Jawapan dia, so kita rujuk pada berada kat mana? Okay, so 15 berada dekat sini. Okay, jadi jawapan dia adalah 2. So kuartil ketiga jawapan dia adalah 2. Jadi julat antara kuartil sama dengan 2 tolak 1. So awak akan dapat 1. Okay, ini cara nak cari julat antara kuartil. Okay, faham? Faham? Faham. Okay, so baru soalan nak cari variance dan juga sisihan piawai. Okey, variance dan sisihan piawai, kalau untuk jadual kekerapan, kita guna formula yang ini. Okey, kita guna formula yang ini. Okey, F tu bermaksud apa? F bermaksud kekerapan, X tu adalah skor ke, markah ke. Okey, kita tak guna yang ini. Okey, yang ini untuk macam so untuk jadual kekerapan kita guna formula yang ini. Okey, yang atas ni cari apa? X ada tanda. Apa dia nak cari apa ni kalau ni? Kalau bentuk ni dia nak cari apa? So kalau bentuk tu maksudnya dia nak cari min. Okey. So fx per f adalah nak cari min.
Kalau ini nak cari variance. Okay. So kalau nak cari sisihan piawai, jawapan variance tu kita hanya cari punca kuasa 2 dari jawapan yang variance yang awak dapat. Okay. So ini adalah formula cari mean variance. Okay. Kita dari sini. Kita tambah tu lagi. Kita tambah kotak. Okey, sebab ni. Sebab formula dia adalah fx bahagi f. Okey, jadi kita kena tambah satu lagi kotak untuk jawapan fx. Okey, jadi fx tu apa maksud dia? F darab dengan x. Okey, fx tu apa maksud dia? F darab dengan x. Okey, so 0 darab 3, 1 darab 5, 5 darab 16, 3 darab 2, 6, 4 darab 2, 8. Okey, sampai sini boleh? Fx. Boleh cikgu. Okey, so seterusnya. Okey, dari situ awak dah boleh cari min. Okey, so soalan yang ketiga kita nak cari min. Okey, kita gunakan formula yang ini. Ini maksud dia jumlah. Jumlah fx bahagi dengan jumlah f. Okey, jumlah fx mana? Kita tengok yang ini. Ini adalah jumlah bagi fx. So kita tambah saja. 0 campur 5 campur 16 campur 6 campur 8. Kita dapat berapa? So kat sini jumlah fx. Kalau yang ni jumlah f. Okey, jumlah fx kita dapat berapa? 35. So jumlah fx ini sama dengan 35. Jumlah f? 20. 20. Okey, so kita buat saja 35 bahagi dengan 20. So awak dapat min. So 35 bagi 20, so kita dapat 1.75. Okey, ini adalah nak cari min. Boleh? Faham nak cari min? Faham cikgu. Okey, seterusnya kalau nak cari sisihan variance. So kita nak cari variance dulu. So kita guna yang mana? Okey, senang dia ada dua formula. Okey, senang dia ada dua formula tapi senang formula yang okey, sebab kita boleh guna daripada jadual yang kita dapat saja. So awak kena cari x kuasa 2 pula. So x kuasa fx kuasa 2 ni maksudnya kekerapan darab dengan x kuasa 2 untuk yang ni. Okey, jadi kita kena buat tambah kotak baru, kotak x kuasa 2. Okey, so kotak x kuasa 2 yang mana? So kita tengok ni lah. So 0 kuasa 2 0, 1, 2 kuasa 2 dapat 4, 3 kuasa 2 dapat 9, 4 kuasa 2 kita dapat 16. Sini kenapa cikgu buat x kuasa 2? Sebab sini dia nak x kuasa 2. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita buat f darab dengan x kuasa 2 pula. So lepas awak dah dapat x kuasa 2, f ni kena darab dengan x kuasa 2 pula. So kita tambah satu lagi kotak untuk f darab dengan x kuasa 2. Okay. So yang ni dia kena tambah-tambah kotak lah. Jadi f darab dengan x kuasa 2. F darab dengan x kuasa 2. F. So 3 darab 0, 3. 5 darab 1, 5. 8 darab 4, 32. 2 darab 9, 18. 2 darab 16 kita dapat 32. Okey, sampai sini boleh? Kenapa cikgu tambah-tambah kotak? Sebab kita nak ikut formula. Okey, formula dia fx kuasa 2. Jadi kita kena buat x kuasa 2 baru darab dengan f. So awak akan dapatlah fx kuasa 2. So berapa jumlah fx kuasa 2? 48 ke cikgu? 32 campur 18 campur 32. So kita dapat 87 kan?
Apa dia cikgu? Tersekat lah. Sorry. So kita cari jumlah fx kuasa 2. Ni jumlah ni. So jumlah dia tambah je lah. 0 campur 5 campur 32 campur 18 campur 32. So awak dapat 87. Betul? Betul. Okey. So masukkan saja dalam formula ni. Okey, awak jangan risau. Formula dia akan bagi dalam ni formula nak cari apa. So fx kuasa 2 87. So 87 bahagi dengan jumlah kekerapan. So jumlah kekerapan tadi adalah 20. Tolak dengan yang ini apa maksud dia? Ini maksud dia min yang awak dapat tadi. Okay, min yang awak dapat kuasakan 2. So min yang awak dapat tadi sama dengan berapa? 1.75. So hilang pula. Okay, sekejap, sorry. So 1.75 kita kuasakan. Okay, so tolak dengan 1.75 kuasa 2. So awak akan dapat jawapan untuk variance. So kita dapat berapa? Tolak. So kita dapat 1.29. Okey, bundarkan. Okey, last kali nak cari sisihan piawai. So sisihan piawai senang saja. Punca kuasa 2 1.29. So dapat sampai adalah nak cari kalau jadual tak terkumpul. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, dia ada 2. So senang kita buat kotak lah, tambah kotak sebab kita ikut formula yang ni. Okay, kalau awak nak buat formula atas, awak kena buat pula lah X tolak min. So dia macam susah. Jadi senang kita guna formula yang nombor 2 ni lah. Okay, awak kena ingat jumlah orang itu adalah kekerapan. Okay, boleh faham? So kita Boleh, bundarkan kepada 2 tepat perpuluhan. Okay, so dah habis dah untuk yang ini. Awak jadi dia punya formula akan dia bagi dekat muka surat depan. Cumanya awak kena tahu je formula ni guna untuk apa. Okay, dia hanya guna simbol je, so awak kena tahulah min apa, variance apa, sisihan piawai apa. Okay. So semalam yang Cikgu Strobot dah buat soalan nombor 3 ni. Belum lagi. Buat. Okay, cuba buat. Kita tambah soalan baru, soalan nombor 4. Okay. Sama juga, tambah dekat sini cari julat dan juga julat antara kuartil. Okay, sebenarnya benda ni dah habis dah, cumanya yang belakang tu lepas-lepas ni adalah soalan pemahaman je. So, julat antara kuartil. Boleh? Tersekat lagi, okey.